Okay. So, sekarang kan kita lihat. Banyak benda ini. Okay. Pertama, kan tambah responden. Clear semua orang, Okay. Lepas Bukan tu, dah dinyatakan ke dalam tu, Doktor? dalam itu nyatakan tak boleh pakai. Itu boleh. Abstract kena tulis juga abstract. Sebab Ah, orang nak baca abstract. Abstract. Maksudnya Oh, tambah dekat abstract lah. Ni awak tengok kan, saya memang highlight di sini kan. Saya Okey. nak nyatakan siapa responden anda dalam kajian tindakan ini dalam abstract. Okay. Lepas tu pelajar kan, tu? ha? Pelajar yang mengambil kursus DBM 333 itu bukan responden ke? Tak boleh tulis macam ini. Kalau semua Dia boleh nak tulis macam detail ke? ini, habislah paper saya semua. Perlu detail ke maksudnya responden tu? Misal kata awak punya responden siapa? Berapa orang? 10. 10 orang kan. Dari dekat sini awak kata kajian tindakan ini dilaksanakan bertujuan untuk menentukan keberkesanan penggunaan kaedah peta 3RC dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian pendarapan matris dalam kalangan pelajar mengambil kursus ini kan. Okey, selesai. Lepas tu dekat sini awak kata analisis keberkesanan dikenapasti melalui ujian pra dan ujian pos yang telah dilaksanakan. Jadi tulis tambah sini kan, responden yang terlibat, okey, dalam kajian ini terdiri daripada 10 orang pelajar yang sedang mengikuti pengajian dalam kursus tersebut. Macam ini, kena tambah ayat ini. Okey, faham. Kena Sebab detail lah. dalam abstract kan kita kena tulis spesifik kan, walaupun awak sentuh tentang pelajar, perkataan pelajar tak boleh. Gagal. Itu gagal. Okey. Jadi turun satu grade sekarang. Jadi kena tulis spesifik. Lepas tu baru awak kata sesi intervensi telah diadakan dengan memperkenalkan kaedah peta 3RC pada sesi pengajaran secara atas talian melalui platform MS Teams adalah selesai testing setelah selesai ujian pra dilaksanakan. Okey. Lepas tu tapatan kajian menunjukkan penggunaan kaedah peta 3RC memberi kesan kepada kemahiran penyelesaian pendarapan 3x3 ini. Statement ini terlalu umum. Jadi kalau boleh kan, daripada kaedah ini kan awak berjaya menyelesaikan ataupun mengatasi kesilapan apa? Jadi ia kena tulis secara spesifik sikit. Sebab kalau tidak kan dia akan menjadi satu sangat umum nanti. Jadi tulis kata mungkin replace ayat ini ataupun extend ayat ini kan kata apa sebenarnya yang awak telah selesaikan. Kesilapan pelajar yang mana satu awak telah selesaikan, telah berjaya atasi. Faham? Okey, faham. Ah, Nanti ah. tambah. So kesimpulannya, kaedah ini merupakan kaedah yang berkesan dalam meningkatkan kemahiran belajar dalam penyelesaian. Okey, daripada mengulang sebab ayat ini kan saya nampak banyak kali berulang di atas kan. Jadi saya cadangkan daripada mengulang pernyataan yang lebih kurang sama, why not tulis tentang apa implikasi kajian ini kepada pelajar secara spesifik. Jadi secara spesifik, selepas awak memperkenalkan kaedah ini kepada pelajar, apa implikasi, apa kesan ke atas pelajar secara spesifik yang telah awak nampak di situ? Saya bagi satu contoh. Contohnya misal kata, okey, pelajar melalui penggunaan kaedah petak 3RC, pelajar telah menunjukkan telah menunjukkan keyakinan diri yang lebih tinggi untuk menyelesaikan ataupun menjawab soalan berbentuk macam ini. Okey, dan awak boleh cadangkan apa yang hendak dilakukan seterusnya pada masa akan datang. Okey, tak banyak ini semua satu ayat macam itu sahaja. Okey, dan lepas itu kan dekat sini kan sebenarnya lupa satu kata kunci. Kata kunci belum bagi saya kata kunci. Jadi kata kunci nanti kan bagilah mungkin dalam
4 hingga 5 kata kunci. Okey, bagi 4 hingga 5 kata kunci. Dan kita memilih kata kunci dengan cara apa? Caranya adalah kita titip, awak tengok perkataan mana yang sangat bernilai, yang banyak kali disebutkan di dalam kajian kertas ini. Contohnya petak 3C, kaedah petak 3C. So, saya boleh kata yang pertama kaedah petak 3C. Apa lagi? Macam itu. Faham tak? So, fikirkan, awak kena tengok sendiri. Tengok sendiri apa perkataan yang sangat bernilai, yang bermaksud, yang spesifik dan telah banyak kali awak sebutkan di dalam kertas ini. Alright? So, abstract ini nanti baiki. Abstract ini. Lepas tu refleksi, okey, ini minor kesilapan. You tahu macam mana betulkan terima ini kan? Nak terima ini kan, you pergi nanti kepada review. Kalau review di situ kan, nanti you accept lah. Katakan contohnya yang ini kan, awak letak sini. Jadi accept tak? Accept. Kalau you accept, dia akan jadi warna hitam semula. Faham tak? So, macam ini sekarang di sini kan berikut ini. Jadi you accept sahaja. Tengok dia akan buang yang ini. Okey, macam ini. Dalam ini yang saya tambah. Jadi awak accept sahaja. Accept. Lepas tu P kecil. Accept. Macam itu cara dia. Faham? So, tujuan dia saya letak warna merah komen ini kan supaya awak nampak apa masalah awak kan, and then awak go through. Lepas tu kalau sudah faham, terima, awak tekan accept sahaja. Tapi nanti apa yang awak nak tambah masuk itu kan, saya rasa dia akan keluar merah juga. Tapi tak apa, sampai saya kan saya akan accept juga, saya tengok juga. Right. So, ini mungkin kecil-kecil saja. Ini semua yang saya tambah perkataan, tambah frasa ayat sahaja, tak ada masalah. Ini. Yang ini kan, rajak 1. Kesilapan mendarat matriks peringkat 3x3. Sebab saya nampak yang rajak 2 ini kan, saya mahu sesuatu macam rajak 2. Dalam rajak 2 kan, awak tulis belajar tidak menunjukkan jalan kerja pendarapan matriks 3x3. So, awak tulis secara spesifik apa kesilapan mereka, apa kelemahan mereka kan. Jadi, sepatutnya dalam rajak 1 yang ini kan, that's why saya kata apa kesilapan yang dilakukan. Tulis seperti dalam rajak 2. Nak tulis secara spesifik untuk ini. Macam ini kan, ya awak bulatkan. Ini salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Hello. Hello, doktor. Jadi ini nanti awak tulis, awak tulis apa kesilapan dia secara spesifik. And then perenggang ini kan Okay. saya telah tambahkan rajak 1, rajak 2, and so on untuk menunjukkan jenis kesilapan pelajar dalam menyelesaikan pendarapan matriks 3x3. Ini tok ini. Bahagian ini kan awak perlu jelaskan secara terperinci apa yang dikesan melalui kesilapan dalam rajak 1 dan rajak 2. Kita tak boleh letak rajak kemudian kita expect orang baca sendiri, faham sendiri, tak boleh. Kita sebagai penulis kan, kita kena jelaskan di sini apa sebenarnya kesilapan yang dilakukan oleh mereka dalam rajak-rajak yang ditunjukkan di atas itu. Okey, lepas tu awak sambung. Kami dengan jelas mengetahui sekiranya kesilapan ini tidak diatasi, pelajar sudah pasti akan gagal menguasai kemahiran penyelesaian pendarapan matriks 3x3. Pesan dia pencapaian skor penilaian kerja khusus juga akan terjejas. Ini kerana kemungkinan besar pelajar berisiko kehilangan 15 markah dalam soalan persamaan linear. Masalah ini juga harus diberi perhatian kerana kegagalan mengatasi masalah ini akan mempengaruhi pencapaian CO1. Ini saya ubah sesuai ayat dia sahaja. Tapi ini bahagian ini awak kena jelaskan. Ini kena jelaskan. Okey, fokus kajian okey, tak ada masalah. Ini saya tambah saja. Objektif okey. Plan sasaran okey, ini nanti you accept saja. Okey, pelaksanaan kajian okey. Awak terangkan di sini, so you accept je. Nanti dalam kertas ini kan saya nampak banyak ujian pra U besar, P besar kan. Nanti you semak semula kan. Ujian pra, ujian pos kan semua huruf kecil. Jangan huruf besar. Okey, itu sebab saya kata betulkan semua. Ujian pra, ujian pos. Okey, ujian pra, ujian pos. Semua huruf kecil sahaja. Sebab dia bukan nama khas. Alright.
Yang ini pun, ini okey. Ini, lepas tu ini okey. Yang ini. Ah, ini awak letak satu macam ini di sini kan. Jadi saya cadangkan, kalau rajak kan, pastikan semua rajak letak dalam petak. Okey? Rajak semua letak dalam petak. Sebab nanti bila awak tukar ke dalam format JOSTEC nanti kan, template yang saya beri kemudian kan, semua rajak akan letak dalam petak. Kalau tak, dia akan lari nanti kalau saya upload dalam jurnal atas talian nanti. Alright? So, ini betulkan. And then, yang ini. Awak kata Raja 5. Raja 5, perbandingan pelajar faham kaedah mendarat matris yang melibatkan 3 baris dan 3 lajur selepas mempelajari dia kan. Rayyan tidak perlu letak dalam border petak. Rayyan ini tak payah letak dalam border petak. Ingat ini, ha? Okey. Rajak sahaja dalam petak. Rayyan tak perlu dalam petak. Okey. Lepas itu, cadangan dia. Cadangan itu saya kata, untuk kajian akan datang, kami telah mencadangkan supaya kajian ini dapat diteruskan dengan melibatkan sampel kajian yang lebih ramai. Selain itu, kami berharap dapat memperoleh lebih banyak maklum balas membina daripada pelajar dalam kajian ini berkenaan sejauh mana keberkesanan intervensi yang telah dilakukan dalam membantu sama ada melalui soal selidik, temu dan bukan hanya memfokuskan pada instrumen ujian pra dan ujian pos saja. Okey. So ini nanti okeylah. Tapi kalau saya rasa kalau awak nak tambah ini pun kan, sebab ini cadangan kajian seterusnya kan. Cadangan kajian seterusnya. Di mana kesimpulan? Mana kesimpulan? Kena tulis kesimpulan. So kalau tak tahu tulis kesimpulan kan, saya cadangkan awak boleh masukkan, awak boleh masukkan implikasi kajian ini sebagai kesimpulan awak, ataupun awak boleh mus semula kajian ini kan dalam satu dan itu boleh jadi juga bahagian kesimpulan awak. Okey, tambah yang ini. Untuk bibliografi. Doktor, Iya, yang kesimpulan tu selepas cadangan ke sebelum cadangan? selepas cadangan. Selepas, okey, okey. So, bibliografi ini kan, saya tunjuk satu contoh sebab awak semua tidak ikut format APA sini kan. Okay, so saya bagi satu contoh. Yang ini kan, Akia Padi. Akia Padi ini pensyarah saya dulu. Dan Syamsina Samsudin, TOK 2011, TOK Penghantar Penyelidikan Tindakan dalam Penyelidikan Pendidikan. Tengok, nampak tak? Ini semua saya huruf kecil sebab dia nama buku. Lepas tu penerbitan multimedia sendian berhak, pucung. So setting ini kan, you all semua kena buat setting ini. Macam mana cara dia? Okey, bagi paragraf di sini. Saya ada buat rekaman video, nanti saya bagi video awak. Paragraf di sini. Di dalam sini special hanging. Special hanging. Lepas tu tekan OK. Okey, dia akan keluar. Okey, saya buat satu contoh di sini ya untuk awak. Effandi Zakaria. Kalau Effandi Zakaria ini nama orang Melayu kan, jadi dia kena nama penuh. Effandi Zakaria, dot. Jangan lupa dot. 2005, dot. Asas Pembelajaran Kooperatif dalam Matematik. Ini buku. Jadi ini semua kena kecil. Okey, huruf kecil. Dan kalau ini buku, maknanya ini tajuk dia kan. Tajuk ini kena italik. Okey, tajuk kena italik. Lepas tu Shah Alam, Karisma Publication Sendian Berhak. Ini format lama. Kalau format baru sekarang kan, kita tak letak tempat di depan menu. Jadi kita akan letak di belakang sini, koma, Shah Alam. Stop. Tapi awak tidak buat hanging. Kita kena select ini, pergi paragraf, hanging, special, hanging. Tekan OK, tengok automatically dia akan masuk sini. Bukan main tab, kita akan masuk macam ini. So, saya nampak di sini awak semua guna buku kan. Ini pun buku, ini buku, ini buku. Okey, yang tidak lengkap saya rasa ini. Habibullah Razali.
keberkesanan penggunaan kaedah petak cepat sivil dan kaedah cepat sivil dalam penyelesaian ini. Di mana penerbit dia? Tidak ada penerbit. Ini tak ada. Ini tak lengkap. Okay, so ini tidak lengkap. Ini saya rasa lengkap. Cuma nanti betulkan sahaja 1988 ini. Chemist, stock. Okay, ini orang barat. Kalau orang barat kan, formatkan chemist, stock, dan Matagat, atau 1988 The Asian Research Planner. Okay, ini kena huruf kecil. Geelong, Victoria. Okay, Geelong, Victoria, Australia. Okay, ini memang universiti punya press kan. Jadi kalau saya kan, saya akan pindahkan ini ke belakang. Jadi ini akan letak di sini, letak ini Geelong, Victoria, Australia, full stop. Dan lepas itu, ini kita akan hanging dulu. Sebab awak tidak hanging tadi. Okay? Okay, untuk yang ini, Osman. Ini Melayu Osman. Saya rasa kalau ini opsi sepatutnya ini Osman Lebar. Kalau tak silap saya, dia lecturer saya juga. Should be Osman Lebar. Stop. 2014. Osman kajian tindakan dalam pendidikan. Ini kena huruf besar teori dan amalan. Okey. Cetakan keempat. Okey, kita tak tu. Kalau cetakan keempat kan, edisi keempat ke cetakan keempat? Sebab cetakan keempat tidak sama dengan edisi keempat. Jadi awak kena finalize dulu. Kalau cetakan keempat, kita tak akan tulis cetakan. Okey. Kalau edisi keempat, ini kita akan terus tulis macam ini. Kita akan tulis edisi keempat. Okay, ini mungkin kita akan terus tulis tentang edisi keempat yang ini. Ini saya akan tulis tentang edisi keempat. Okay, Tanjung Malim, penerbit Universiti. So ini juga Tanjung Malim kita akan pindah ke belakang. Okay, tempat semua di belakang. Okay, sebab format baru. Okay, dan lepas tu buatlah hanging untuk dia. Yang ini sama ini Melayu. Jadi awak tak boleh letak sama I macam ini. Awak kena tulis nama penuh dia. Kena cari nama penuh dia. Okey, sebab dia Melayu. Ingat, kalau Melayu kan dalam APA format semua kena nama penuh. Okey, sebab apa? Sebab Melayu terlalu banyak nama yang sama. Katakan contohnya Halimah sama. Tak boleh cari nanti jumpa 10 orang Halimah sama keluar nanti. Jadi itu sebab APA format dia memang setkan orang Melayu kan, penulis Melayu mesti kena letak nama penuh. Lepas tu hubungkan amalan kajian tindakan dengan tahap profesionalisme. Ini tesis ke? Tesis ke? Hello? Tesis rasanya. Tak ingat. Saya rasa kalau macam tesis kan, okey, sarjana pendidikan. Jadi sepatutnya kan awak tulis sini kata projek sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Start Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebab kalau semua tesis kan, tesis ke projek ke semua dia tak akan terbit. Okey, yang ini kan Your JBW ini China. Kalau China Your JBW ini lepas tu tahun mesti letak dalam kurungan. Tahun mesti dalam kurungan. Ini tidak lengkap. Lepas tu penerbit di mana? Penerbit dia. Tak ada penerbit. Okay? So lebih kurang macam ini. Ada soalan mau tanya? Tapi overall okey dah cantik sudah Syabas So nanti kan kalau tak ada soalan kan saya akan bagi awak juga yang ini saya akan bagi awak format ini. Lepas awak sudah siap confirm sudah betul semua kan, maka tolong transform ke dalam format ini. Di mana format aku? Step. Ayo, step. Perlu semak dulu tak, Doktor? Sebelum transform tu.
Semak lagi sekali kan, baru transform kan. Tapi saya ajar dulu Okey. format. Tapi sebab UO punya overall tak ada masalah sangat dah. Cuma tambah baik sikit sahaja. So yang ini Okey. nanti saya akan bagi awal 210408 ini, format ini. Ikut ini ikut ini. Lepas tu pindah masuk ke dalam sini nanti. Pindah masuk ke dalam sini. Ini yang akan kita terbitkan nanti. So saya rasa saya bagi ini nanti Okey. So ada apa nak tanya saya? Ada apa-apa nak tanya saya? Belum ada, kena buat betulan dulu. Belum ada. Janganlah belum ada. Selesai semua dulu. Hmm. Okey. So, nak buat slide saya. Okey, kalau tak ada soalan. So, ini kumpulan kedua Ini kumpulan kedua. So, kumpulan UI sudah selesai dan ini kumpulan kedua. Okey, ya, tahniah. Jadi, KJ tak Terima marah kamu kasih, Doktor. jadi kamu orang Terima kasih, terbebas dah. doktor. Jadi, Terima kasih. ya, akhirnya suara Liana keluar dah. Kalau aku tepuk tangan, dia baru keluar suara. Tengok, apalah orang ini. Okey, so kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja dan kejap lagi saya akan hantar kertas ini dan juga template kepada Halimah. Halimah nanti uruskan dengan ahli kumpulan. Tapi jangan lama seboleh-bolehnya selesai pembetulan semua sebelum 30 Ogos sebab bulan depan kan saya sangat-sangat sibuk dengan ada 4 siri lagi kipas semua. Jadi bulan 9 saya memang tidak akan layan sudah semua paper itu. Okey? Alright. Sebelum berapa Okey. hari nanti, doktor? Apa dia? Sebelum berapa hari bulan? Sebelum 30. Paling lewat 30. Okey. Paling lewat 30. Jadi itu sebab nasib baik you hantar dulu kan. Hantar dulu saya terus semak. Semalam bila saya check email kan, saya nampak Halimah punya kan. Saya terus semak email and then saya terus betulkan, terus atur perjumpaan dan terus maklumkan awak semua. Kita kena go fast sekarang. Tak boleh lengah-lengahkan masa sekarang. Jadi yang tak hantar saya tak tahulah macam mana. Okay, thank you so much, Doktor. Banyak juga yang kami belajar hari ni. Banyak kah? Ya, format-format tu, APA tu, ayo. APA tu kena belajar lah. Kalau you all nak tulis APA kena belajar. Macam mana dengan Ada validasi nota hari itu? kah? Apa dia? Nota untuk format APA tu adakah? Ada. Nanti saya bagi satu. So, saya bagi 3 benda. Saya tulis dulu. 1, saya bagi template. 2, saya bagi kertas. 3, saya bagi satu contoh format APA daripada Universiti Malaya. Okay, Okey. thank you. Okay. So, sebab you all punya lebih kepada buku dan juga tesis. Jadi dalam format APA Universiti Malaya itu kan, you all boleh check dia ada satu contoh macam mana tulis APA untuk tesis, macam mana tulis APA untuk buku. Dia ada di situ. Okay? Alright. So, kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okay? Terima kasih, doktor. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, Sama-sama. Doktor.